Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk semua. Apa khabar dan semua yang tengah bekerja, kita ucapkan selamat bekerja. Yang bekerja dari rumah, yang ada masa boleh tengok live sama-sama. Okey, kita jemput untuk sama-sama tengok live. Siapa-siapa yang mungkin tengok video ni secara ulangan, kita minta sama-sama untuk spread the information, kita share banyak-banyak. Okey, siapa yang sedang menonton pun, kita minta untuk sama-sama untuk kita sama-sama berkongsi. Kita boleh tekankan button share untuk kepada mungkin siapa-siapa yang mungkin nak tahu. Hari ini topik yang sangat menarik dan bagi saya sendiri pun satu topik yang baru. Sebab saya sendiri pun macam first time nak dengar. So macam hari ini pun saya sendiri pun excited nak dengar ni. Apa sebenarnya ada ke masalah plastik ni boleh menyebabkan tumbuh serang dan sebagainya ni? Saya sendiri pun excited macam sesuatu yang baru ni. Okay, so kita teruskanlah untuk perkongsian hari ini. Macam hari ini kita nak bincang satu topik. Minggu lepas kita berkongsi juga mengenai autism. Hari ini pun sama tapi secara lebih detail. Dan kita bawa seorang lagi pakar, iaitu merupakan Cik Diana yang merupakan founder kepada LifeCube dan juga Neuromind. Okay, so untuk sebelum kita teruskan lagi banyak persoalan dan sebagainya, kita nak minta Cik Diana perkenalkan diri sedikit mengenai latar belakang, lepas tu mengenai macam apa tu Neuromind, LifeCube, apa connection dia dan sebagainya. Mungkin orang sendiri pun macam masih belum kenal lagi. Mungkin Cik Diana boleh ceritakan sedikit. Okey, baik, terima kasih pada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Aisyah sebab menjemput saya dalam sesi kali ini. Seperti yang sebelum ni lah saya dah kenal dengan Dr. Aisyah ni lama sebenarnya, dah lebih kurang dalam 3 tahun macam tu, 3 tahun 4 tahun. So sebelum saya kenal dia ni, nama Neuromind ni tak ada lagi Neuromind. Sebelum ni adalah orang kata saya running satu company dan kemudiannya membuat kursus-kursus untuk kanak-kanak autism ni melalui company tersebut. Okay, so NGO tu pun belum lagi ada 3 tahun 4 tahun lepas. Minat saya kepada kanak-kanak ni bermula pada tahun 2014, di mana salah seorang sahabat saya yang mempunyai anak autism dan juga disleksia lah. So dia bagi tahu yang anak dia ni ada masalah ini. Saya tak pernah dengar perkataan disleksia dan juga autism waktu itu. Tapi keinginan untuk tahu, saya buat research sedikit, saya buat orang kata pembacaan dan sebagainya, dan akhirnya membuatkan saya rasa betul-betul terkesima lah. Dulu bila kita tengok dalam 10-15 tahun lepas, kita jarang jumpa dengan kanak-kanak yang ada autism, yang ada disleksia. Tapi makin hari semakin banyak. Kalau dulu tak ada istilah autism, mungkinlah kita ada istilah macam lembam lah, kelas-kelas lembab lah, macam tu lah, istilah-istilah yang macam tu, kurang bijak lah. Jadi bila saya jumpa dia ni, saya jadi macam okey, kita kena buat sesuatu. That's why kursus pertama saya buat under company, orang kata nak bagi Malaysia dedah apa itu autism, apa itu disleksia, apa itu ADHD, dan untuk saya sendiri belajar lebih mendalam. Kenapa benda ini boleh berlaku? Macam mana benda ini boleh berlaku? Lepas tu adakah dekat Malaysia je ke? Adakah dekat luar negara je ke? Itu yang membuatnya struktur tubuhnya orang kata minat saya dalam bidang ni. Kemudian setelah saya buat penyelidikan tadi itulah, orang kata pembacaan daripada kebanyakan sumber-sumber saya daripada luar negara lah, macam daripada US, UK, research mereka daripada Jepun, daripada Australia, research mereka ni ada mengatakan ia bersangkut paut dengan pemakanan kita, penggunaan bekas makanan dan sebagainya. Banyak faktor-faktornya, banyak sangat faktor-faktornya. Dari situ saya kebetulan waktu itu saya memang tidak ada orang kata baru berhenti kerja lah. So mencari sesuatu untuk orang kata meneruskan kehidupan, mencari peluang dalam bidang perniagaan. So ada kawan yang jual membekalkan
barang-barang disposable item lah, macam contohnya sudu, plastik, lepas tu polystyrene, lids dan sebagainya, cawan. So saya pun ceburkan diri dalam bidang tu juga pada waktu itu tak ada sebutan orang kata untuk bio sekarang lah yang kita tahu sekarang ni kan ada no plastik, no straw semua tu kan. Masa itu tak ada lagi wujud perkataan itu dalam hidup saya lah. Bila saya dah ada penyelidikan mengenai autism dan juga disleksia ini, barulah saya tahu rupanya ada kesinambungan ataupun connection di antara mereka ni. Terutamanya polystyrene, waktu itu adalah polystyrene. Okey, so saya buatlah satu proposal kepada Kerajaan Negeri Melaka. Waktu itu PTHM, Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Saya jumpa dengan masa tu Encik Hafizam lah dekat sana, dan kami, rupanya bukan saya seorang saja yang nak haramkan polystyrene, tapi ramai lagi rupanya rakan-rakan kita yang sama-sama untuk haramkan polystyrene ni. Dari situlah terbentuknya LifeCube Global Resources. Masa tu resources lah, sekarang ni Senyum Berhad dah. Okay, masa tu saya jual sikit-sikit. Masa tu memang saya masih belajar, masih tak tahu apa tu bio. Bio pun saya tak tahu. Saya ni adalah ada degree dalam bidang ukur tanah, land surveying. Tak ada langsung bahagian chemicals, tak ada langsung bahagian food ke, bahagian apa, tak ada. Memang saya ini neuromind pun baru bagi saya, autism disleksia pun baru bagi saya, dan juga bio pun baru sangat bagi saya. So dari boleh dikatakanlah penemuan kepada LifeCube ni berpunca daripada neuromind. Kenapa saya buka LifeCube Global Resources ni adalah bermula daripada kanak-kanak ini. Bermula daripada siasatan saya, pembacaan saya, pengetahuan saya yang makin saya baca, saya kaji lagi, pergi buat sampaikan macam rasa macam nak buat tesis, macam nak buat research lagi berkenaan perkara ni. Itu yang sedikitlah berkenaan dengan neuromind dan juga LifeCube. Okey, terima kasih Encik Diana. Sangat orang kata intro yang macam sangat penting untuk kita tahu sebenarnya. Sebab memang betul macam Encik Diana cakap tadi, sebenarnya pendedahan tu sebenarnya mungkin sekarang kita nampak dia dah mungkin berkembang. Tapi sebenarnya dulu orang kata macam nak dengar autism, disleksia pun sangat tabu. Kan? Macam nak cerita-cerita pun macam bila orang cakap apa takut jadi macam ada autism ke? Itu macam maksudnya satu pendedahan tu kurang. Lepas tu bila sebut pendedahan tu pula, knowledge dia pula, autism tu apa punca dia, apa masalah dia dan sebagainya, itu yang masih juga sampai sekarang pun saya yakin masih kurang juga untuk orang tahu sebenarnya apa punca dia, ada juga orang tak tahu. So macam hari ni kita bersama dengan doktor, mungkin doktor boleh ceritakan sikit mengenai masalah perkembangan ni, terutama autism. Mungkin apa punca-punca dia, kenapa tiba-tiba lahir autism dan sebagainya, mungkin doktor boleh ceritakan sikit. Okey, terima kasih Encik Nas. Okey. Sebenarnya punca autism ni, kalau kita tengok kajian-kajian ni daripada dulu sampai sekarang ni, tidak ada lagi satu yang spesifik, punca spesifik. Memang tak jumpa lagi yang mengatakan okey, mungkin inilah punca autism. Memang tak ada lagi Tetapi kalau kita tengok dalam kajian pakar-pakar, kajian otak lah. Kanak-kanak autism dengan kanak-kanak tipikal, kanak-kanak biasa, otaknya berbeza. Kalau kata brain scan tu lain otaknya, image otak pada kanak-kanak biasa dengan autism tu lain. Cuma bagaimana, apakah yang menjadi punca utama tu kita tak tahu sampai sekarang ni. Sama lah juga dengan case cancer kan, breast cancer ke kan, lung cancer, kita tak ada satu jawapan yang tepat. Sebab bila kita tengok orang dulu takut nak makan makanan berminyak kan, lebihkan sup, takut nak makan yang bergoreng kan. Tetapi orang macam ni pun mengalami juga masalah kanser. So sama juga dengan keadaannya pada kanak-kanak autism ni. Tidak ada satu sebenarnya punca utama kenapa berlakunya autism. Cuma dalam psikologi kita dah start nampak bila lahir, bila umur 1 tahun 10 bulan, masa itulah kita boleh detect berlakunya perubahan tingkah laku kanak-kanak ni. Baru kita tahu ini rupanya autism. Tapi nak kata awal dalam kandungan tu tak boleh detect lagi lah. Okey. Okey, terima kasih doktor. So apa yang kita boleh rumuskan betul, sebab sebenarnya punca untuk autism ke masalah perkembangan tu untuk waktu pregnancy tu
sesuatu yang agak sukar, tapi dah mula untuk ada beberapa kajian, ada juga yang menunjukkan genetik pun ada juga, lepas tu macam-macam lah, tapi kita sendiri tak ada absolute answer. Kalau nak cakap genetik pun ada juga orang yang ada genetik tapi lahir normal. So macam tak ada absolute answer. Okay. Mungkin Cik Nas nak tambah sikit boleh? Saya Okay, tinggal satu boleh. poin tadi Ah, Masa saya di US dalam tahun 2008, 2010 lah macam tu. Masa tu sedang sibuk di sana mengatakan autism ni berpunca daripada imunisasi. Sebab dekat sana lebih kurang 21 immunization tau untuk kanak-kanak. Tetapi selang beberapa bulan selepas kajian itu dipublishkan, so ada satu lagi kajian yang menyangkal sebenarnya imunisasi bukan penyebab autism, bukan. Ya. So sampai sekarang ni lah masih lagi mereka mengkaji nak cari punca kenapa berlaku autism tu. Okay, so nampak tak macam pattern dia pun kita tak ada nak kena pasti lagi apa punca autism ni. Tapi mungkin Encik Diana pun ada juga buat pembacaan dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan juga bagaimana proses plastik dan polistiren yang dikatakan boleh menyebabkan ada kesan terhadap perkembangan manusia. Okey, ini plastik yang kita tengok. Okey, ini plastik bio lah ya. Plastik bio. Okay. Kalau kita tengok pergi kat kedai mamak ke, kedai runcit ke, pasar raya, kita selalu tengok warna plastik tu warna oranye ada, merah ada, putih ada. Okay? Dia tak ada chop bio ke apa benda, tak ada, dia memang warna-warna itu kita dah pakai beratus tahun. So macam mana, apa bahan asal untuk buat plastik tersebut? Okay? Untuk raw material adalah daripada gas asli natural gas, crude oil, okay, dan juga arang batu. Kemudian unsur asas ini semua akan dilakukan beberapa proses. Ada proses extraction, refining, polymerization dan juga compounding dan pelbagai lagi proses yang berlaku. Daripada proses-proses tersebut akan melahirkan gas dan juga cecair. Okey. Gas dan cecair yang terhasil ni kita boleh buat diesel, kita boleh buat kapal terbang punya minyak, kita boleh buat gas memasak, okey, dan sebagainya. Termasuk satu lagi cecair dinamakan naphtha, okey. So naphtha ni akan dijalani proses cracking dan juga polimerisasi, okey. Dan kemudian membentuk resin. Ini dia. Ini resin ya. Resin ni resin pipi. Dia bentuk macam ni. Okey. So sebelum dia jadi macam ni, dia sebenarnya dalam bentuk ini. Okay, so masa buat cracking dan juga polimerisasi ni, dia akan tambah aditif, bahan-bahan kimia supaya plastik tersebut jadi nipis ke, jadi lembut ke, jadi tebal ke, berbau ke, berwarna ke dan sebagainya. Itu yang orang kata cara untuk buat plastik ni. Banyak sebenarnya kita kalau tengok benda ni, yang saya bukan pakar, so setakat yang saya faham yang itulah dia. Dan saya juga ada orang kata dalam saya salah seorang industri dalam industri yang memang terlibat secara langsung pembuatan plastik ni, industri plastik ni. Okey. Jenis plastik banyak, ada PET, ada HDPE, ada PVC, ada LDPE, ada PP, ada polystyrene dan lain. Banyak sangat jenis, dan kalau dicampur-campur pun dia jadi lain lah. Okey. So ada dua jenis orang kata plastik yang selalu kita guna dekat kedai ataupun dekat restoran, dekat hawker punya orang kata penjaja, iaitu bekas makanan yang ini. Okey, polystyrene Yang ini bukan polystyrene, ini adalah bekas bio yang polystyrene mesti you all tahu kan macam mana bentuk dia. Yang ini okey. Yang selalu tulis kat sini microwave preheat pun boleh ada. Okey, lepas tu kita ada juga bekas ni dan pelbagai bentuk lain-lain, termasuk juga ada botol minuman. Ini pun plastik juga. Okey, kalkulator kita, cop saya ni pun plastik juga. So kalkulator kita pun plastik juga. So pelbagai plastik kita. Bukan saja produk makanan, tapi hari ni topik kita pada produk makanan. Okey. So itu secara sedikitlah yang saya bagi tahu proses-proses pembuatan plastik ni lah. So adakah perlu saya bercerita berkenaan dengan kandungan kimia, adakah?
macam mana dia boleh memberi kesan pula kepada perkembangan manusia pula. Okey, so kalau kita fokus pada bekas makanan polystyrene okey. Dalam polystyrene dia ada dua jenis bahan kimia yang dicampur iaitu styrene dan juga benzin. Okey. Manakala yang plastik pula okey, selalunya dia letaknya Talates dan juga BPA. Okey, BPA ni dah telah diharamkan ya. FDA telah minta seluruh dunia untuk haramkan BPA. Tapi pernah tak kita pergi mana-mana kedai ke beli apa semua kita alert dengan BPA free? Pernahkah kita alert dengan benda ini? Selalunya BPA ni kalau dulu dekat botol minuman bayi. Okey, kemudian lagi satu adalah PBDE. Itu dia punya singkatan short form lah. Okay. So PBDE ni pula daripada macam contoh perabot kita, macam contoh kalkulator saya pun boleh ada sebab apa fungsi PBDE ni untuk kalis air. Okey, tu antaranya lah. Okey. So apa kandungan yang terdapat dalam styrene dan benzin yang tadi saya kata first adalah polystyrene dia. Okey, tadi dia styrene dan benzin ini dikatakan bahan kimia yang karsinogenik dan juga neurotoksin. Apa tu karsinogenik? Okey, karsinogenik ni adalah ejen yang boleh cetuskan pertumbuhan barah kanser dalam tisu hidup disebabkan ketidakstabilan pertumbuhan sel, kehilangan penglihatan, pendengaran, gangguan ingatan, kepekaan dan beri kesan terhadap sistem saraf kita. Okey. So ia boleh memasuki tubuh badan kita melalui pernafasan ataupun kulit. Okey. Juga perubahan pada sel DNA kita. Nanti kita sebut kenapa DNA ni saya nak tekankan jugalah. Okey, yang kedua adalah neurotoksin. Neurotoksin ni pula yang merupakan sejenis serangan kimia eksogen terhadap sistem saraf yang boleh jejaskan dan halang fungsi saraf neuron di otak dan sistem saraf manusia yang sedang berkembang ataupun yang sudah matang. Styrene tadi yang kita sebut dua jenis tadi kan, styrene dan juga benzin ni dikaitkan juga dengan peningkatan tahap kerosakan kromosom dan abnormal pulmonary function. Itu yang penyelidikan lakukanlah terhadap styrene dan juga benzin. Dia tak cakap pasal macam doktor cakap tadilah, dia tak cakap pasal ADHD, autism tak. Dia tak mention ini punca utama ke, dia tak ada mention. Tak ada research lagi yang mengatakan sedemikian. Tapi berdasarkan orang kata serangan-serangan kimia ini kita boleh tahu dia menjejaskan sel neuron kita, sel dalam badan kita. Okey. Keduanya plastik pula Plastik ini macam saya cakap tadi dia dimasukkan sejenis bahan kimia yang dinamakan Talates dan juga BPA juga PBDE. Okey. So Talates ni digunakan untuk lembutkan plastik. So apa produk yang biasanya ada Talates ni? Bukan saja makanan saja. Okey, ini dah memang ada. Okey, plastik yang kita tengok tu. Okey, kosmetik pun ada. Shampoo pun ada. Deterjen pun ada. Okey, ada juga dekat lantai pun ada. Ada juga produk yang orang kata lantai vinil orang kata pun ada Talates. Kedua adalah BPA. Okey, BPA ni pula biasa macam saya cakap tadi dekat botol, termos, botol susu bayi. So apa kesan kepada bayi ni tadi dan juga manusia yang boleh yang terdedah dengan penggunaan BPA ni tadi. Okey, merosakkan fungsi imunisasi, akil balik sebelum masanya, tekanan darah tinggi, obesity, hyperaktif, kanser dan juga neurodevelopmental disorder. Ini kita tak sebut juga autism dan ADHD. Ataupun benda-benda lain lah, kita lebih sebut kepada masalah dalam saraf neuro kita. Okey? Okey, macam yang ketiga pula, yang akhir sekali adalah PBDE. Okey? Ataupun polybrominated diphenyl ethers. Okey, ini menjadikan kalis air handphone kita. Okey, kesan dia ni adalah ganggu kepada hormon dalam badan kita dan mempengaruhi otak kita yang sedang berkembang. Otak yang sedang berkembang ni boleh merangkumi kehilangan IQ, masalah pemahaman verbal,
pertimbangan persepsi, koordinasi motorik, koordinasi motorik, hyperaktif, impulsif dan fokus bayi tersebut. So macam mana bayi ni boleh kena? Mengangkat dekat atas lantai, ya. So lepas tu dia jumpa kita punya handphone, dia masuk dalam mulut, ya. Dia jumpa kalkulator saya, dia pun masuk dalam mulut. So ini boleh menyebabkan tindak balas dengan kita punya badan. Okey, itu saja yang saya ada bahan-bahan yang dalam pengetahuan saya lah. Okey, terima kasih Cik Dayana, sangat banyak sebenarnya walaupun 3 sahaja tapi sebenarnya dah banyak dah. Saya nak ulang balik pun memang tidak mampu lah. Okey, tapi sebenarnya informasi itu sangat-sangat bagi saya pun satu yang baru dan sangat mengejutkan. Sebenarnya sebab bila kita bercakap pasal ADHD, autism sebenarnya itu adalah kita kategorikan sebagai neurodevelopmental. So maksudnya adalah masalah perkembangan neuro. So kalau ada masalah perkembangan dekat neuro, so kita kena cari apa punca. So bila Cik Diana dah cerita tadi, sebenarnya boleh mengganggu perkembangan saraf, itu mungkin dah menjadi risiko. Mengganggu juga perkembangan otak, itu pun menjadi risiko kepada masalah-masalah. Bukan sahaja sebenarnya untuk kanak-kanak autism dan sebagainya, kanak-kanak biasa pun ada juga risiko untuk kena. Juga sebab neuro kan, semua orang memerlukan proses tersebut. Dan sesuatu yang sangat menakjubkan untuk yang Cik Diana kongsikan tadi. Mungkin doktor juga boleh ceritakan juga, sebab ada juga ibu bapa yang bila waktu pregnant ada juga yang ambil macam-macam pemakanan, bukan macam Cik Diana tadi cerita pasal plastik, tapi mungkin ada juga suplemen and so on dan sebagainya. Adakah itu juga boleh memberi kesan juga kepada masalah perkembangan developmental ni? Okey, kalau ikutkan kajian saya dan pembacaan saya tengok suplemen ni lebih berfungsi memberi kebaikan sebenarnya. Tak jumpa lagi lah dalam pembacaan tu yang mengatakan bahawa ada certain suplemen yang boleh menyebabkan autism. Ya, okey, sebab macam kita kata pun dia punya kemunculan awal autism ni, punca utama dalam tubuh badan kita pun kita tak pasti lagi. Tapi bila dikaitkan dengan apa yang Cik Diana mention itu, mungkin adalah penyebabnya kan daripada contribution plastik tadi kan. So macam suplemen sendiri, dia punya fungsi adalah untuk kebaikan. Ya? Bila kata ibu yang mengandung ambil suplemen, vitamins ataupun minum susu dan sebagainya, itu sebenarnya boleh menambah baikkan tubuh badan lah. Ya? Macam saya sebut tadi, imunisasi. Kalau kata imunisasi dulu pernah dikatakan di US menjadi punca autism, tapi sebenarnya tidak. Imunisasi bukan menjadi punca. So saya nak rumuskan tadi, tak jumpa lagi suplemen yang menjadi punca. Mungkin masih dalam kajian lagi sebab suplemen di luar sana terlalu banyak. Ya, cuma saya mungkin boleh suggest lah daripada suplemen, buah-buahan pun bagus untuk dimakan. Cuma biasalah untuk ibu yang mengandung, kita sedaya upaya akan makan benda yang baik-baik, yang sihat-sihat, salad, buah-buahan, suplemen kan, untuk memastikan kandungan kita dalam keadaan baik. Ya. Okay. So betul, so macam bila sebut suplemen pula, kita kena juga tengok apa kebaikan dia. Macam doktor cakap tadi, sebenarnya suplemen pun boleh memberi rangsangan perkembangan kepada perkembangan bayi. Tapi kita kena tengok juga sekarang ada juga isu bila suplemen terlalu banyak boleh merosakkan kidney dan sebagainya. Itu kita kena perlukan monitor daripada doktor lah. Dan untuk siapa-siapa yang tengah menonton sekarang, jika terdapat sebarang persoalan untuk ditanyakan kepada doktor ataupun Cik Diana, boleh komen di ruangan di bawah, nanti kejap lagi kita boleh baca sama-sama soalan tersebut. Dan kalau rasa macam perkongsian ni macam sesuatu yang menarik atau sesuatu yang baru, boleh sama-sama untuk rakan-rakan di luar sana untuk sama-sama share supaya kita boleh berkongsi sama-sama banyak informasi yang hari ini. Dan macam Cik Diana cerita tadi, apa orang kata macam yelah bayi kan kadang-kadang merangkak ambil phone ke, ambil casing ke, dia macam terus masuk ke mulut. Tapi saya pun terfikir juga tu kalau bayi, kalau kita ni tiap hari makanan dalam plastik dan sebagainya, dan macam mana mungkin Cik Diana boleh ceritakan proses macam mana chemical yang Cik Diana tadi tu, yang dah ceritakan tadi tu boleh masuk ke badan manusia. Macam saya pun macam dah fikir tak nak guna plastik dah kejap lagi ni. Okey, hari ni sebelum ni
kita sekarang Malaysia ataupun satu dunia sedang menghadapi pandemik COVID ya. So yang digalakkan oleh kerajaan, kalau kita nak pergi, kita tak sempat masak dan sebagainya, kita tapau daripada perkataan tapau kita bawa makanan beli makanan daripada kedai. So perkara ini merisaukan saya. Amat merisau. Kita tak boleh makan lagi dekat kedai. Kita tak boleh makan kedai, kita kena orang kata kalau makan pun satu meja 2 orang. Kebanyakannya akan bawa balik makan dekat rumah. Bagi mereka yang sibuk dan mungkin yang bujang-bujang ni pun sama, yang bujang yang duduk seorang-seorang dia orang ni suka tapau makanan bawa balik ke office ke rumah. Yang kerja pun sama yang jadi macam contohnya security, pelbagai jenis manusia yang menggunakan bekas makanan ni. Okey, yang paling best lepas dah bawa daripada kedai tu, Aneh satu teh tarik bungkus ikat tepi. Teh tarik bungkus ikat tepi, okey. Lepas tu mi goreng mamak satu bungkus kasih telur pecah dalam. Itu biasa. Kita punya cara ya. Kemudian bila sampai dekat rumah kan, kita tengok mi ni dah tak sedap, dah tak sejuk. Dah sejuk, tak panas lagi. Kita duklah letak dalam microwave lah. Kita buatlah okey macam contoh plastik yang macam ni lah. Kita letak dalam microwave lah, kita bagi dia panas lah dan sebagainya. Ataupun macam polystyrene, kita tak boleh panaskan dalam microwave kan, nanti dia cair kan. So makanan yang panas tadi, yang sedia panas, yang baru masak daripada kuali tadi pun boleh menyebabkan interaksi di antara makanan tersebut dan juga polystyrene tadi. Okey, kesan daripada pemanasan tersebut akan membuatkan tindak balas dan tindak balas tersebut akan masuk ke dalam badan kita. Kita duk sedaplah makan telur, duk sedaplah makan mi tadi. Okey, macam mana pula dengan yang teh tarik tadi tu? Teh tarik panas ikat tepi. So apa? Kita pun duk sedap ni sampai ke office, duk tuang lagi kat dalam cawan. Minum lagi. Okey? So benda ini sebenarnya paling basic, kita tak perasan, kita tak alert, duk tengah lapar. Tengah lapar, kita yang dapat depan mata itulah yang kita makan. So kalau dekat luar negara, perkara ini telah dibangkitkan, telah dibuat banyak penyelidikan dan mereka menggalakkan benda yang bukan diperbuat daripada plastik, polisin dan sebagainya. Sebab tu mereka gunakan paper, bahan-bahan yang orang kata sumber daripada alam semula jadi. So itu salah satulah kenapa kita digalakkan untuk kempen no plastik, no polystyrene, no straw dan sebagainya. Itu saja. Cik Yana, ada juga orang tanya soalan tu, kalau pinggan plastik tu sama juga ke? Okey, tengok juga pinggan plastik apa yang you all pakai tu. Kalau dia ada macam-macam yang saya sebut tadi, ada PP kan, ada polystyrene, ada LDPE, tengok jenis plastik. So adakah kita alert dengan semua benda ni? Adakah kita alert? Adakah kita sebelum makan kita tengok dia ni PP, dia ni LDPE, dia ni. Kita tak alert ya. Kita tak alert. Kadang-kadang tu tak ada chop dekat makanan ni. Dekat kedai bekas makanan ni. So kita just main makan je. Apa yang boleh dia buat alas, itulah kita rasa bersih. Kita rasa bersih. Sebab pandangan mata kasar kita pun bersih. Even bila dia chop ini pun sahih ke tidak pun kita tak tahu. Kan, sahih ke tidak. Kalau kita tak tahu benda ni dan kita tak buat report ke apa, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada badan kita. Benda tu mungkin sikit, racun atau toksik tu mungkin sikit, tapi apa berlaku kalau kita makan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun manusia hidup pakai benda yang sama. Kita tak sengaja terpakai. Jadi sebab itu yang jadi masalah. Sebab tu saya galakkan kalau nak makan pinggan, biar makan pinggan kaca. Jangan makan pinggan plastik. Okey? Cik Dana, kalau macam kalau suhu makanan tu waktu suhu bilik, iaitu adakah memberi risiko juga kalau guna pinggan plastik? Setahu saya so far tak adalah, tak ada masalah. Biasanya kalau suhu bilik tu dia tak ada interaksi sangat. Dia bila suhu panas, sebab ada tindak balas. Suhu panas lah biasanya. Kalau macam suhu bilik tu biasanya tak adalah.
Okey, ada lagi soalan ni tapi kita simpan dulu. Okey. Okey. So untuk siapa yang di luar sana macam ada lagi soalan yang nak ditanya dan sebagainya, kita akan jawab sekejap lagi. Boleh komen di ruangan di bawah. Kita masukkan, kita berkongsi balik. Sekarang kita nak tanya doktor pula. Okay. Macam tadi Cik Diana dah kongsi pasal plastik dan sebagainya. Dia menyebabkan apa pun macam dah mula risau pasal anak dan sebagainya. Tapi kalau kita nak cerita in detail lah pasal autism, sebab kita cerita banyak autism hari ni, ni macam apa persediaan untuk ibu bapa, especially macam pasangan yang baru kahwin, macam mereka apa persediaan mereka. Satu, of course lah bila Cik Diana cerita plastik tadi, okey dah kena kurangkan plastik, dan apa lagi faktor-faktor lain untuk kita kena jaga-jaga, okey, sebab kita memang sedaya upaya seboleh mungkin untuk kita nak elakkan risiko-risiko ni. Okey. Soalan yang umum tapi interesting untuk kita jawab sebagai persediaan kepada suami isteri yang mungkin biasanya yang nak dapat anak yang pertama ni dia orang suspend sikit, dia takut. Saya biasa dengar juga klien-klien kata mengandung anak pertama dia excited tapi takut sebab banyak sangat kes-kes yang autism ni sejak kebelakangan ni. Okey, secara umumnya apa yang saya boleh katakan ialah bila kita pregnant, seorang ibu yang pregnant, dan tentulah pemakanan kena jaga, tidur yang mencukupi. Tetapi di samping itu kita pun kena bersedia juga. Kita dah kena ada satu mindset bersedia kemungkinan mungkin anak yang kita kandung ni ada masalah. Saya sebut tadi, autism ni kita boleh detect sampai umur 1 tahun 10 bulan. Tetapi untuk pengetahuan semua, bila seseorang ibu tu dia bersalin daripada awal kelahiran sampailah umur 1 tahun lebih, sehinggalah nak ke 1 tahun 10 bulan tu memang tak nampak apa-apa. Baby ni memang normal. Hampir semua klien-klien yang saya jumpa bila saya ambil sejarah awalnya tu, daripada lahir, daripada dalam kandungan tak ada masalah. Lahir pun tak ada masalah. Milestone developmentnya, berangkat menerak pun tak ada masalah. So kita akan start nampak simptom tu 1 tahun 10 bulan. Masa itulah memang akan dah start rasa concern. Di samping tu juga dengan teknologi lah. Kalau tengok teknologi perubatan saya tidak pasti, maafkan saya lah sebab saya tak pasti kalau hospital dekat Malaysia ni dia ada satu alat, saya lupa apa nama alat tu. So bila seorang ibu tu pregnant, bulan yang ke-6 mengandung, so dia ada satu alat yang boleh detect abnormalities dalam kandungan tu. Boleh mengesan juga autism sebenarnya. Sebab saya berkongsi ni kerana pengalaman saya sendiri, saya pernah pregnant masa saya di US dulu. Masa saya berada di US dulu, saya pregnant. Kemudian saya dimaklumkan oleh doktor. Doktor tanya saya, kamu you nak tak kalau kita buat test kromosom macam itulah. Dia ada nama saintifik dia. Jadi saya kata saya tak nak. Sebab masa tu kita takut kan. So kita dah boleh check, mengesan kalau ada tanda-tanda yang tak diingini lah. Termasuklah, doktor tu kata termasuklah kalau anak kita tu autism kita dah boleh tahu awal. Walaupun bila lahir kita tak nampak tau. Sampailah umur 1 tahun 10 bulan kita nampak, tetapi dalam kandungan dah nampak dah. Ini mungkin teknologinya yang sangat advance lah. Saya bukan pastilah jika teknologi yang sama tu ada di sini di Malaysia. Tapi apa saya nak katakan ialah kalau ada peluang, kalau ibu ayah, ibu lah yang mengandung tu ada peluang untuk tahu keadaan kandungan itu, sama ada berisiko mengalami kecacatan atau masalah autism ke, sepatutnya lah seharusnya mengikuti counselling, genetic counselling kita panggil. Bermaknanya ibu yang sebelum bersalin dia dah tahu anak dia ada masalah, termasuklah Down syndrome, dia boleh mendapat counselling. Kita panggil counselling genetik. Maknanya dia ada kandungan lagi untuk persediaan sebenarnya. Tapi dah tentulah kita tak nak, kita mengharapkan yang terbaik of course tapi kita tak tahu itu sebagai persediaan. Tambah-tambah di dalam negara yang maju, kita semua dalam dunia ni dah advance, banyak perkongsian daripada social media tentang benda-benda macam ni. So kenapa tidak kita bertindak supaya kita dapat buat persiapan mental, mentally kan parentsnya untuk menghadapi berdepan dengan anak yang mungkin ada kekurangannya tu. Okey, terima kasih doktor. Okey, so apa yang kita boleh rumuskan sebenarnya, satu, memanglah kita satu kelebihan dan persediaan bagi mereka yang baru nak dapat anak dan sebagainya, kalau kita ada advanced teknologi. So tapi kita kena explore sendirilah. Okey, so mungkin bukan bidang kepakaran kami bahagian psikologi ni.
Tapi memang untuk sekarang memang kita akui memang dah banyak perkembangan, ada chromosome test. Macam doktor cakap tadi, chromosome test memang dah banyak sangat digunakan bila kita tengok abnormality kanak-kanak waktu janin itu sendiri. Okey, itu sesuatu yang sangat bagus dan untuk as a parent pun sangat perlulah untuk prepare with the knowledge lah. Banyakkan baca pembacaan dan sebagainya, termasuklah mengenai kembangan untuk dapatkan banyak informasi. Kalau kita hari ini pun kita tengok live sama-sama pun itu sesuatu yang baru. Kita dah beritahu faktor-faktor risiko dan sebagainya. Tapi tadi doktor cerita, bila menyebabkan kromosom dan sebagainya, kita tahu ada kanak-kanak di mana yang mempunyai neurodevelopmental ni dilahirkan macam tu. Tapi bila kita cerita pasal hari ni, dia macam bila menyebabkan macam banyak bahan-bahan kimia yang masuk dalam badan dan sebagainya, ada juga orang cakap boleh mengubah DNA. Mungkin Cik Diana boleh ceritakan sedikit macam mana dia boleh memberi kesan tu, adakah sampai terubah DNA dan sebagainya. Saya pun risau juga tu. Saya dah jadi macam pakar neurologis. Nanti saya rasa mungkin kita boleh panggil sesi akan datang satu orang pakar neurologis lah. Tapi daripada sudut perkongsian saya lah ya, sebab macam saya cakap, saya buat LifeCube ni, saya build company LifeCube. LifeCube ni adalah company yang mempromosikan produk-produk hijau lah ya. So dia memang menggalakkan penggunaan bekas makanan yang daripada hijau, bahan-bahan hijau. So memang terdapat kesan ya apabila kita terkena bahan-bahan kimia yang tadi tu, terutama macam you cakap tadi, tuan moderator kita yang belum kahwin, bujang ni pun ya, kita makan daripada kita kecil, daripada kita baby, kita keluar daripada perut mak kita dan kita start meremaja, membesar dan semua makan dalam polystyrene, dalam bekas makanan dan sebagainya, sampailah kita nak kahwin. Bila lepas kita kahwin, kita adakan hubungan seks lah. So kita akan terhasil sel telur dan juga sperma percantuman ya. Ini saya bukannya pakar dalam bidang ni, tapi saya kena sebut juga sebab benda ni kita kena fahamkan. Manusia ni ada 46 kromosom, perempuan dan wanita. Apabila itu pengeluaran kromosom ini kepada sel telur dan sperma ni tadi dinamakan meiosis. So 23 kromosom daripada wanita dan 23 kromosom daripada lelaki ni tadi akan membuat persenyawaan. So pembuahan akan berlaku, iaitu dari dinamakan zigot ya. Cantuman di antara ibu dan ayah. Tadi. So daripada itu kemudiannya akan terbentuknya embrio. Daripada zigot tadi kepada embrio. Itu adalah proses mitosis nama dia. So bayi ni tadi dalam perut kita, tadi mungkin kita dah makan, macam saya cakap kita belum kahwin. Kita dah start makan daripada polystyrene ni. So benda tu dah ada dalam badan kita, dekat dalam kromosom kita. Betul tak? Kita dah makan kita hari-hari. Mungkin dia tak reaksi pada kita. Sebab kita punya sel kita dah matang. Dah terhenti. Berbeza dengan budak ataupun sperma kita, ovum kita. Mereka baru nak membentuk, baru nak mengeluarkan saraf-sarafnya, baru nak jadi orang kata bentuk-bentuk tangan, bentuk-bentuk kepala dan sebagainya. So ini yang apabila ibu yang dalam kandungan ni tadi juga adalah tadi kita bujang, lepas kita kahwin, lepas tu kita mengandung, kita still juga makan benda yang sama. Dalam polystyrene, dan sebagainya. So maksudnya kat sini benda ini akan mempengaruhi ibu yang mengandung tadi ya. Saya nak sebut pasal sel yang terhasil semasa dalam neuron, dalam orang kata pertumbuhan embrio tadi tu ya. So sel neuron ni sebenarnya orang kata basic kepada kita punya badan. Kita ada 100 bilion neuron lebih mungkin ya yang pegang maklumat genetik. Bila sebut genetik, kita sebut DNA pun ya juga. So neuron ini yang pegang maklumat genetik kita. So kat mana neuron ni terletak dekat dalam badan kita? Kita ada dua sistem saraf. Dua sistem saraf utama ya. Satu central nervous system, dekat kepala yang mana menggabungkan tulang belakang kita dan juga otak kita, dan satu lagi adalah peripheral nervous system, PNS. So kedua-dua sistem ini bersaling hubung, bersaling kait.
Apa fungsi yang CNS dan PNS ni? So CNS ni tadi dia mengumpul maklumat, mengumpul data, menyimpan maklumat DNA, kromosom kita, hormon kita ni tadi, dan bertindak balas kepada kita punya sistem PNS kita. Yang menyebabkan pergerakan kita, cakap kita, deria kita, kita punya saraf-saraf kita, pergerakan kita. Apa berlaku kepada bayi dalam kandungan tadi yang sedang sel-sel tersebut sedang membiak. Kalau dah terkena dengan kita pun tu, apa berlaku kat saraf-saraf kita? Mesti ada masalah. Contohnya kromosom tadi yang terkena, okey. Saya nak sebut pasal mutasi. Macam mana kromosom yang ada 46 dia rantaian tau, kromosom ni dia ada rantaian. Bila terkena bahan kimia tersebut dan rantaian tu akan terputus ke, terubah bentuk ke, ini yang akan menjejaskan pada pertumbuhan bayi tersebut yang ada dalam janin. Apa yang ibu makan, bayi tersebut akan makan. Sebab bayi tersebut dilindungi oleh plasenta kan? Okey, plasenta ni yang tadi yang akan memberi makanan kepada bayi. Okey, so hormon, kromosom, DNA dan genetik kita ni tadi akan mengalami proses mutasi. Yang perubahan apa benda ni semua ni kepada sel neuron, memberi efek kepada sel neuron kita, sekaligus kepada sistem saraf kita, sekaligus kepada otak dan badan kita. So nampak tak? Ia boleh bawa kepada, bila kita sebut pada sistem saraf ni tadi, confirm lah akan mempengaruhi brain development dan juga neurodevelopmental disorder. Neurodevelopmental disorder ni ramai orang tak faham juga. Sebenarnya kat Malaysia ni orang tak tahu apa itu neurodevelopmental disorder. Ramai orang tak tahu. Yang diorang tahu ADHD, autism, dyslexia, diorang tak tahu apa itu neurodevelopmental. Saya pun sendiri tak tahu dulu. Tapi bila saya buat kajian baru saya tahu. So apa itu neurodevelopmental? Okey, neurodevelopmental disorder ni adalah gangguan saraf kita yang mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan fungsi otak tidak normal dan mempengaruhi emosi, kemampuan belajar, kawalan diri dan ingatan. Kesan gangguan kepada sistem saraf kita ni tadi akan membuatkan kita terganggulah. Okey, mungkin dari segi percakapan kita, ingatan kita, fokus kita, jadi hyperaktif ke, terlebih cakap macam saya ke dan sebagainya seumur hidup. Seumur hidup itu yang berlaku. Inilah yang datang daripada DNA kita, genetik kita, macam mana sikap ayah kita, mak kita. Kadang-kadang kan saya jumpa parent mak Diana ini semua sebab suami saya lah ni. Ada salahkan keturunan lah pula. Saya kata ini kadang-kadang dia tak faham benda ni bukannya salahkan keturunan tu. Keturunan bukannya kadang-kadang kita selalu cakap keturunan Melayu ataupun Malaysia, orang Malaysia, dia keturunan yang tak elok lah. Kita jangan klasifikasikan sebagai itu. Keturunan tidak elok tu bukan bermaksudnya kadang-kadang pemakanan kita, pendedahan kita kepada air pollution sebagainya. Kadang-kadang kita tak merokok, orang lain merokok pun ya juga. So ini yang dikatakan neurodevelopmental disorder problem, datang daripada mana dan apa kaitan dia dengan janin ibu tadi. Panjang juga lebar ya. Cik Diana. So apa yang kita boleh rumuskan sebenarnya, apa yang kita nak cakap adalah proses kita macam waktu awal pregnancy itu sangat penting. Sehinggalah membesar menjadi bayi dan dilahirkan. So waktu tu proses yang sangat kritikal. So ibu bapa di luar sana macam Cik Diana kata tadi, kita dah lah sebelum kahwin tu dah consume macam-macam. Waktu pregnant pun consume lagi. So macam lepas tu pun consume lagi. So macam tak tahu bila nak stop. So itu satu perkongsian yang sangat bagus, which is satu kesedaran untuk kita sebenarnya tahu, okay, waktu ni kita dah mula stop. Okay, so for those yang macam mungkin belum kahwin walaupun macam baru nak plan untuk perkahwinan, this knowledge sangat important. So bila nak mulakan rumah tangga, knowledge yang macam ni sangat perlu untuk diketahui supaya waktu critical stage tu kita tak terlepas pandang. Mungkin sebab bila melibatkan perkembangan neuro, kalau dilahirkan macam tu memang dah tak ada ubat. Itu neurodevelopmental problem. So walau dah dilahirkan macam tu, apa yang kita boleh bantu adalah kita bantu macam mana untuk kanak-kanak tu hidup macam tu.
Tapi sebelum tu kita dah tak boleh kawal dah. So that's why kita kena kurangkan risiko-risiko ini. Macam Cik Diana cerita tadi macam benda tu macam chemical-chemical ni boleh mengganggu gugat perkembangan candi. Tapi ada lagi tak Cik Diana macam apa tu orang kata macam sumber-sumber semula jadi yang lain yang mungkin juga boleh ganggu juga perkembangan selain daripada chemical plastik tadi? Mungkin ada juga yang lain-lain? Ada banyak sangat ya. Pertama macam radiasi daripada barang-barang elektronik, okey, pencemaran udara yang daripada pembebasan asap daripada jalan raya, okey. Ada juga macam dekat highway kan, kalau kita tengok kita bawa kereta, highway tu baru diorang tengah buat so pun boleh ada metal toksik daripada situ, okey. Daripada saluran pipe air kita pun ada juga, daripada bateri kita yang boleh mungkin dah pecah ke apa, dia boleh membebaskan gas-gas ya. Gas-gas ini yang boleh efek kat kita. Lepas tu gas daripada kawasan-kawasan industri ya. Lepas tu yang ini paling penting, kawasan agriculture. Macam kita tengok banyak ladang-ladang, tempat hijau, tempat cantik ya. So udara yang baik. Tapi bagaimana mereka orang kata mengelokkan ataupun membuang kuman-kuman ke yang jangkitan kepada tanaman mereka. Mesti mereka gunakan bahan-bahan racun ke bahan-bahan pestiside kan. So ini juga akan memberi kesan ya kepada kita. Kalau kita terbau, racun-racun ni pun akan memberi efek. Sikit, dia tak banyak sebenarnya, ada sikit. So, sebab tu dia diluluskan. Kalau tak, dia takkan diluluskan untuk guna pakai, betul tak? So dia akan sikit, bertahun-tahun. Ini yang bertahun-tahun ni kita takkan dapat detect. Tiba-tiba duk sakit kanser, tiba-tiba duk sakit ni, tiba-tiba duk sakit ni. Yang sikit-sikit tu sebenarnya doktor tak dapat penetrate kat mana. Okey, itu sahaja. Itu ya betul. So sometimes sebab kita macam terlalu mengambil mudah kan, macam tak apalah sekali ni je guna plastik. Sehari sekali je. So macam kita lagi-lagi lah orang-orang muda macam mula suka untuk mengambil mudah. Alah sekejap lagi bila dah makan minum air keluarlah tu dan sebagainya. So macam kita mula untuk mengambil mudah. So itu kita ada satu soalan juga yang mungkin juga berkait. Satu ditanya macam mana bila dah consume chemical banyak-banyak ni kan, ada tak cara untuk kita nak keluarkan balik? Itu satu. Yang kedua, apa perbezaan between melanin dengan plastik? Adakah benda tu dua-dua problem ataupun tak digalakkan juga ke macam mana? Melanin dan juga plastik ya. Okey, untuk melanin ni dia okey, sebenarnya lebih kepada tidak digalakkan plastik lah. Plastik ni memang lagi masalah lah dibandingkan melanin, ataupun yang kita tengok timah tu ya pun boleh, kaca pun okey. Benda-benda ni sumber ni tak ada lagi kajian yang mengatakan ada masalah kat situ. So lebih prefer kepada penggunaan yang macam tu. Apa lagi soalan yang pertama tadi? Macam mana nak keluarkan balik chemical? Okey, nak keluarkan. Okay. So kita ni mesti makan kan. Okey, hari-hari kita makan, kita minum. Air ni sebenarnya sumber yang bagus ya untuk buang toksik dalam badan, makan sayur-sayur. Tapi macam saya cakap, lebih baik kita jangan kata dah makan baru nak buang kan. Kita elakkan terus. Tak ada istilah sebenarnya apa orang kata nak keluarkan balik ya. Betul, ada pemakanan yang boleh buangkan toksin dalam badan. Of course ada. Kadang-kadang kita pula didedahkan dengan pelbagai macam doktor cakap tadi, Allah Akbar, suplemen. Suplemen ni dapat buang toksin dalam badan, dapat mengempiskan perut, dapat membersihkan usus, macam-macam ya. So benda ni tak semestinya akan efek kepada badan kita. Setiap orang mempunyai DNA kromosom yang berbeza-beza, beratus-ratus bilangan. So kita tak tahu betul ke efek kepada kita. Jadi lebih baik kita elakkan terus daripada kita menanggung risiko tersebut. Okey, terima kasih Cik Diana. So betul. So macam orang kata macam mencegah lebih baik daripada merawat kan. So macam kalau boleh kita mencegah, kita kurangkan sebanyak yang mungkin. Okey, so sebagian kita dah hampir ke penghujungnya. Mungkin doktor ada kata-kata terakhir kepada ibu bapa di luar sana yang bila cerita pasal hari ni autism perkembangan ni ada mula untuk risau dan sebagainya, mungkin doktor boleh bagi sedikit kontribusi. Saya percaya kan masa PKP ni
Masa ni lah kita banyak sangat beli makanan dekat luar. Kan Food Panda dan sebagainya memang semua tu dalam plastik Sampai terfikir tadi nak bawa mangkuk tingkat dah. Nak bawa mangkuk tingkat beli barang kan, jangan letak dalam plastik kan Tapi secara umumnya macam autism ni satu benda yang sangat serius satu diagnosis yang pertama dalam psikologi dan yang sangat serius sebab ia merupakan neuro disorder lah So biasanya yang saya jumpa klien-klien saya ni, anak pertama ni kadang-kadang dia orang tak sedar. Dia orang tak sedar yang anak ni mengalami simptom-simptom autism. Okay. So that is why lah, dia balik kepada kepakaran saya dalam assessment. Kita tak tahu. Macam kata hari ni kita bincang pasal makanan, apa yang kita consume masuk dalam badan kita kan. So bila kita dapat anak, mungkin anak tu anak autism sehinggalah kita boleh buat test umur setahun 10 bulan. Jadi saya sukalah nak menggalakkan ibu ayah di luar sana yang mana ada anak yang berumur setahun 10 bulan dan ke atas datang untuk buat autism test. Sebab kita nak tahu peringkat awal. Sebab kita tak boleh nak keluarkan balik bahan-bahan kimia yang kita dah makan tadi daripada semua-semua plastik dan sebagainya tadi tu. Kita tak tahu. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh bertindak awal untuk melakukan ujian autism test untuk detect. Sebab early detection tu sangat penting. Dan tentulah kita tak nak benda yang berlaku, tetapi kalaulah kita telah mempunyai anak autism, so itu yang terbaiknya. Diagnosis sangat penting dan kemudian perancangan untuk intervention mengurangkan simptom autism tu sangat-sangat penting. Okey, betul. So macam apa yang kita boleh rumuskan, satu adalah dapatkan knowledge, dapatkan pengetahuan, second adalah bertindak pantas. Okey, so kalau merasa macam dah macam ada simptom-simptom, teruskan dapat bantuan. Kalau tak betul tak apa, tapi kalau betul memang kita minta jawab, tapi kalau betul memang kita perlukan intervensi awal supaya untuk kita bantu anak-anak kita supaya tidak merana untuk kemudian hari. Dan mungkin Cik Diana juga sebagai konklusi hari ini mungkin sedikit nasihat kepada mereka di luar sana serta mungkin boleh promote sikit apa Neuro Malaysia ni dengan apa Cube Live Cube. Live Cube, sorry. Okey, sebenarnya apa yang saya nak sampaikan kat sini, ada nanti takut ada yang konklusi nak memudaratkan kepada industri plastik. Tidak sama sekali Okey, apa yang kita nak orang luar faham bahawasanya kita kurangkan risiko. Kurangkan risiko kita Kurangkan risiko kepada pendedahan kepada bahan-bahan kimia. Kita kurangkan. Sebelum ni macam saya cakap ada beberapa negeri dalam Malaysia yang dah haramkan plastik. Contohnya Melaka dan juga Kuala KL. Okey, Selangor pun ada juga tapi belum lagi ada akta yang diwujudkan. Alhamdulillah memang telah ada akta sebab mereka faham dengan keadaan ni. Lagi satu, KL ni kecil. So kita boleh step by step, phase by phase. Okey. So kerajaan Kuala Lumpur KL dia dah haramkan plastik. So saya memang selalunya membekalkan biobag, kita sebut plastik kita sebut biobag ini kepada seluruh peniaga-peniaga di kawasan KL. Terutamanya hotel pun ada, restoran pun ada, penjaja pun ada. Banyak yang memang mengambil daripada saya lah untuk bekas makanan untuk biobag ini. Untuk bekas makanan pula kita ada pelbagai sumber. Ada daripada sugarcane, ada daripada sugarcane tebu ada daripada bekas jagung, ada daripada bekas tapioka. Itu pun kena ada guideline tu. Kami orang kata industri tidak akan buat benda ini tanpa guideline yang betul. Dan kita orang pantau, malah kena ada badan-badan tertentu untuk menjaga produk-produk ini supaya tidak memberi mudarat kepada kesihatan kita dan juga kepada alam sekitar. Dia tak ada juga kata macam saya cakap tadi kan, nampak macam bekas makanan daripada tebu tapi kita tengok kat sini tak ada chop ke, tak ada certified di mana-mana ke. So kita tak tahu betul ke tidak. Jadi kita pun kena alert walaupun nampak betul ni ini sugarcane tebu ni, kita tak tahu. So kena ada satu badan lain. Badan lain yang memang yang biasanya GLC lah, yang government yang akan pantau. So saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada
pihak kerajaan ya yang telah ya daripada 2014 ya saya cuba ya untuk jalankan satu Malaysia, tapi mungkin ada sedikit kekangan sebab kita ni kena buat, nak mengubah orang ni, nak mengubah sikap orang bukan senang ya. Jadi phase by phase kita akan buat satu kawasan ke satu kawasan lain. So mungkin lepas ni kita akan cuba dengan keadaan pandemik COVID ni agak sedikit susah, tapi bila kita tengok semua orang pakai tapau ni saya jadi risau. So nak tak nak kena teruskan juga, mungkin kita akan minta Selangor ya, Kelantan, Perak, Terengganu untuk haramkan juga penggunaan plastik terutama polistiren lah okey, lebihkan kepada bahagian-bahan yang bersumberkan alam semula jadi. Itu sahaja. Okey, terima kasih Cik Diana dan terima kasih juga kepada Doktor atas perkongsian hari ini. Sangat-sangat bermanfaat, satu ilmu yang baru, satu kesedaran yang sangat penting untuk kita sama-sama untuk sebarkan kepada kawan-kawan kita, kepada ahli keluarga kita dan kepada masyarakat kita keseluruhannya lah khususnya. Jadi terima kasih juga kepada semua yang sedang menonton dan sebagainya. Kalau ada terdapat sebarang persoalan ke pertanyaan ke, boleh komen di ruangan di bawah. Terima kasih kerana meluangkan masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye.